بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesesatan, jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan itu, sesudah datang keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang ingkar itu tidak menunggu melainkan kedatangan azab Allah kepada mereka dalam lindungan-lindungan awan bersama-sama dengan malaikat yang menjalankannya. Padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka. Dan kepada Allah jualah kembalinya segala urusan. Bertanyalah kepada Bani Israel, berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, sedang mereka masih engkar juga. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Kehidupan dunia dan kemewahannya diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan orang-orang kafir, sehingga mereka berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa dengan imannya lebih tinggi martabatnya daripada mereka yang kafir itu pada hari kiamat kelak. Dan ingatlah Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terkira menurut undang-undang peraturannya. Masih lagi dalam penafsiran suratul Baqarah, bermula daripada ayat 208 sehinggalah ayat 212 yang sebahagiannya telah kita ulas sedikit semalam. Tapi pada malam ini insya-Allah taala kita akan cuba mengulasnya dengan lebih panjang daripada apa yang Allah taala jelaskan dan firmankan dalam ayat yang kita bacakan ini. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan bahawa manusia itu terbahagi kepada golongan munafikun dan golongan mukhlisun. Munafikun yang melakukan pelbagai kerosakan. Kemudian orang yang ikhlas yang melakukan berbagai pembaikian dan ketaatan pada Allah. Maka ayat yang berikutnya yang kita baca untuk menunjukkan bagaimana tanda keikhlasan seseorang dalam beragama. Saya sedang menyebut keikhlasan mereka dalam bab harta. Kita tahu sebelum ini kita cerita tentang haji. Dan haji memerlukan harta, pengorbanan harta. Maka Allah Ta'ala gambarkan seorang lelaki bernama Suhaib Ar-Rumi yang telah mengorbankan seluruh hartanya untuk menyelamatkan akidahnya. Bila mana kita pergi haji, kita belanjakan sedikit harta kita untuk mengukuhkan akidah kita.
Bayangkan orang yang sanggup berkorban seluruh harta untuk mengukuhkan akidah dan menjaga akidah. Maka seterusnya Allah Ta'ala menyebut sesudah pengorbanan harta, material, Allah Ta'ala menyebut tentang pengorbanan perkara-perkara yang bersifat sentimental. Kerana orang-orang yang beriman, khususnya mereka pada zaman jahiliah mereka atau pada zaman kekufuran mereka, ada perkara-perkara yang menjadi sentimental, yang mungkin agak sukar untuk ditinggalkan walaupun sudah mereka memeluk Islam. Demikian juga dalam ibadat haji. Walau mereka melaksanakan ibadat haji, ada perkara yang sentimental yang mereka warisi daripada jahiliah dahulu yang tidak semudah mereka tinggalkan. Ya, akhirnya bila Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat berkenaan haji dan bagaimana cara yang betul yang telah diwariskan semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim AS, maka dibuang sentimental tadi. Maka sama dengan ayat yang kita nak baca pada malam ini. Bila Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu semua ke seluruh tubuh badan kamu, ke seluruh jiwa raga kamu, ke seluruh minda dan juga rohani kamu, akal kamu, fis silmi. Perkataan as-silmi maknanya ketundukan, kepatuhan. Yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Islam. Masuklah seluruh tubuh badan kamu, seluruh kata-kata dan perbuatan kamu, seluruh minda dan intelektual kamu, seluruh rohani dan juga jiwa raga kamu pada Islam. Maka jangan satu pun ada pengaruh yang lain daripada Islam. Cara berfikir, cara berkata-kata. Kerana itu kita lihat bila para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bila masih ada kata-kata jahiliah, maka Nabi menyuruh meninggalkan kata-kata jahiliah. Bila ada perbuatan jahiliah, Nabi suruh tinggalkan perbuatan jahiliah supaya Islam seluruhnya. Bila ada perbuatan khurafat, pengaruh Yahudi, Israiliyat dan lain-lain, baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya jangan menyerupainya. Walau daripada mana latar belakang kita berasal. Sama ada yang masuk Islam ini latar belakang mereka daripada ahli kitab, atau yang masuk Islam ini latar belakang mereka penyembah berhala, atau yang masuk Islam ini latar belakang mereka free thinker, atau yang masuk Islam ini latar belakangnya ialah diraja, keluarga diraja dan bangsawannya. Apa sahaja latar belakang, bila mana masuk Islam, masuk seluruhnya, tinggalkan semua benda lain. Kita dah sebut semalam. Sebab turun ayat ini ialah bila mana Abdullah bin Salam dan beberapa sahabat di kalangan Yahudi yang memeluk Islam ingin terus membaca kitab Taurat. Kerana mereka ada sentimental value dengan kitab Taurat. Dan kerana daripada kitab itu mereka juga mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin membesarkan hari Sabtu. Walaupun ayat ini turun secara khusus kepada Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya di kalangan Yahudi. Kalau kita lihat sahabat di kalangan Yahudi ini, yang termasyhur ada 6 orang. Yang pertama ialah Abdullah bin Salam daripada kabilah Bani Qainuqa. Beliau memeluk Islam. Yang kedua ialah Asad bin Ka'ab daripada Bani Quraizah. Yang ketiga ialah adik dia Usaid bin Ka'ab, juga daripada Bani Quraizah. Yang keempat, Yamin bin Umair daripada Bani Nadir. Yang kelima, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Yahudi Bani An-Nadir. Dan yang keenam ialah Raihanah binti Zaid daripada kabilah Quraizah. Jumlah mereka 6 orang. Ini antara Yahudi yang memeluk Islam yang masyhur, ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka orang Yahudi tidak ramai beriman sebab kesesatan mereka yang dahsyat kerana kedengkian. Kesesatan mereka bukan kerana kejahilan. Kerana yang sesat kerana kejahilan mudah untuk dibentuk dan dididik. Sesat kerana dengki, maka ini perkara yang kita tak boleh buat apa. Bila seorang memusuhi kita kerana dengki, maka tidak ada ubat bagi dengki. Kalau dia memusuhi kita kerana jahil, dia nanti bila dia tahu, dia akan hilang permusuhannya. Tetapi Yahudi, kelompok orang yang tahu tapi kerana dengki mereka menolak.
Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata baginda SAW, "Lau amana bi asyaratum minal yahud, la amana bihil yahud, wa fi riwayatin kulluhum." Kalaulah hanya 10 orang Yahudi sahaja memeluk Islam, maka seluruh Yahudi masuk Islam. Nak beritahu, jumlah Yahudi yang masuk Islam cukup kecil. Kata baginda SAW, kalau ada 10 orang Yahudi zaman aku masuk Islam, semua Yahudi lain akan ikut. Menunjukkan tak ramai masuk Islam. 6 orang yang kita sebut. Bahkan setengah ulama menyatakan, kalau 10 pemimpin mereka, 10 padri mereka memeluk Islam, maka seluruh akan masuk Islam. Ternyata di kalangan mereka hanya sedikit. Baik, kita fokus pada Yahudi-Yahudi yang sudah memeluk Islam. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Macam saya katakan tadi pada mukaddimah, bila seorang memeluk Islam, dia latar belakang dia sebelum ini sedikit sebanyak mempengaruhi kerinduan dia. Sama juga kalau tuan-tuan lihat orang bertaubat. Orang ni dah taubat, tapi ada sebahagian daripada perkara-perkara khurafat yang masih dia rindu. Perbuatan khurafat yang masih dia macam nak buat lagi. Walaupun dia dah bertaubat. Maka Allah tegur kita semua. Allah tegur sama ada kalangan yang memeluk Islam dengan latar belakang berbeza, atau kalangan orang-orang yang Islam sendiri yang juga kerana pengaruh adat dan budaya yang mereka masih kekalkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Umpama orang kita, tuan-tuan, dah biasa kalau sakit demam anak-anak jumpa Tok Bomo. Sebahagian kita dah biasa macam tu. Atau sebahagian kita percaya kalau benda-benda ni semua jin belaka. Apa pun dia cerita jin. Ini Ustaz, saya ngantuk dalam kuliah bukan dia jin, Ustaz. Dia ke jin selalu. Dia macam tak nampak benda lain. Jin. Ya, maka kita ajar mereka, bila mana mereka memeluk Islam, tinggal benda khurafat macam ni. Yang duk percaya. Bukan kita kata nafikan tentang jin, bukan. Maksud kita sembrono, setolol-tololnya, percaya semua benda jin. Semua tanpa melihat kepada sifat dirinya sendiri. Bila dia malas, kata jin, Ustaz. Sebab tu saya malas. Waktu saya naik periksa, Ustaz, tidak, saya dapat 8E1. Sebab jin kacau saya. Tu dapat 8E. Agak-agak safe je tu. Selamat. Ustaz, saya bukan nak lawan suami saya, Ustaz. Jin masuk dalam tubuh saya. Jadi saya pun tak tahu tu yang saya pergi tampar suami saya. Jin masuk. Semua benda cerita jin. Jin pun pening fikir aku je. Mentang-mentang aku menyorok, aku tak nampak. Jadi kita nak beritahu pada diri kita, pada semua orang-orang yang benar-benar nak Islam, masuk Islam semuanya, kafatan. Perkataan kafatan, kata ulama, ialah semua syariatnya. Sebagaimana kata Imam Suyuti rahmatullahi alaih, semua syariat. Yang halal, yang haram, yang dosa, yang pahala, yang berkait dengan Islam semua. Sebab kita tahu Islam ini sempurna. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tiada sesuatu pun yang kami cuaikan melainkan kami jelaskan dalam Al-Quran. Semua benda ada. Allah jelaskan. Ustaz, takkanlah semua benda, Ustaz. Ya, kita kata semua benda. Nak buat roti canai ada dalam Quran. Nak buat tempe ada dalam Quran. Kita kata ada. Ada kat mana, Ustaz? Tak ada pun keluar tempe, ayat tempe. Ayat itu, ayat ini tak ada. Kita kata macam Allah sebut, fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu. Kalau kamu tak tahu, dia tanya orang tahu buat tempe. Itu cara dia. Allah dah sebut secara umum. Tanya orang tahu. Kerana Islam menghormati ilmu. Apa pun bentuk dan cabang ilmu. Sebagaimana dia beri manfaat. Bila Allah menyebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ada ilmu, Allah angkat darjatnya. Sama ada ilmu teras, ada ilmu agama, atau ilmu yang memang memberi manfaat pada manusia. Ekonominya, pendidikannya, sosialnya dan lain-lain. Kemudian Allah menyebut, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kamu, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala menyebut dalam ayat-ayat yang kita baca tentang kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia, sama ada mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW, sama ada mereka yang menentang pengubahan kiblat, sama ada mereka yang bersifat mencari keduniaan ketika mana menunaikan ibadat haji, sama ada mereka yang suka melakukan kerosakan di muka bumi,
Apakah faktornya cuma dia saja? Maka Allah sebut adanya syaitan. Dan jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sebahagian maksiat manusia tak tahu macam mana nak buat. Maka syaitan datang mengajar pada manusia bagaimana buat maksiat. Sebagaimana kita manusia tak tahu macam mana nak ibadat. Maka datang malaikat ajar kita cara ibadat. Maka syaitan pun dia nak ajar manusia cara-cara buat maksiat. Manusia tak pandai pun sebelum ini untuk melakukan homoseks. Melakukan lesbian tak pandai. Sebab fitrahnya lain. Maka datang syaitan berupa seorang lelaki yang cantik, lalu mendorongnya, menghiasi perbuatannya, sehingga manusia terjebak, akhirnya dia merebak. Maka demikian juga hal lain. Syaitan mengilhamkan kepada Qabil bagi membunuh Habil. Sebab mereka tak pernah belajar macam mana cara nak bunuh orang. Tapi bagaimana Qabil tiba-tiba datang keinginan membunuh Habil. Walhal tidak pernah, dia bukan tengok cerita Hindustan ke cerita, tak ada. Tak ada bukti, tak ada cara bagaimana nak bunuh. Maka syaitan ilhamkan dengan ilham yang jahat. Sebab itu di antara doa yang Nabi ajar kita, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan aku kebijaksanaan, petunjuk dan hidayah. Dan jauhilah aku daripada kejahatan diriku sendiri. Kenapa? Bila diri kita ada niat jahat, maka syaitan datang mewahyukan benda jahat. Dan datang meyakinkan kita bahawa benda jahat ni tak ada masalah. Kita baca kisah yang masyhur yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam Talbisul Iblis dan ramai ulama lain. Kisah seorang abid yang melakukan yang asalnya taat pada Allah, akhirnya terjebak dengan zina. Syaitan bisik kat dia. Perlahan-lahan dipanggil was-was syaitan. Asalnya bila ada satu keluarga, mereka nak bermusafir, lalu mereka nak tinggalkan anak mereka, adik mereka pada siapa? Maka mereka percaya ada seorang abid yang rajin beribadat, tinggalkan di sana. Maka si abid ini tak pernah tengok perempuan, maka dia suruh diletak pada rumah yang berasingan, tempat berasingan. Maka si abid ini sebab kena jaga maka dia hantar makanan. Ini khulasah daripada apa yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Maka dia pun hantar makanan, dia pun masuk tempat ibadat. Demikian beberapa hari, lalu syaitan bisik, kenapa kamu tinggal je makanan? Tunggulah dia sampai dia ambil. Kan nanti makanan tu orang lain ambil ke, ada binatang makan. Maka dia pun percaya bisikan tersebut. Dia tunggu sampai perempuan itu mengambilnya. Kemudian syaitan bisik lagi, kenapa tak berbual-bual dengan dia, kesian dia, seorang diri bosan, duduk rumah. Maka si abid ini mula mendekatinya atas bisikan yang dia percaya merupakan bisikan syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Duduk. Maka mula temang bercakap. Lama-lama jadi mesra, akhir bertepuk tampar. Akhirnya terjebak dengan zina. Lalu syaitan bisikkan lagi. Habis dah kamu. Nanti adik-beradik dia tahu, matilah kamu. Baik kamu bunuh dia, maka dia bunuhnya. Kemudian ditanamnya. Maka nanti kalau mereka datang, katakan bahawa adik kamu sakit sehingga dia mati, aku tanam. Lalu mereka, adik-beradik datang dan mereka percaya kata-kata abid yang mereka yakin tak menipu. Lalu syaitan datang dan mimpi setiap adik-beradik bahawa adik kamu telah dibunuh. Dia telah merogolnya, dia telah bersama dengannya sehingga mengandung, lalu dibunuhnya, takut dia ketahui. Kemudian datang mimpi pada adik yang kedua, mimpi seterusnya sehingga mereka ingin mengetahuinya. Akhirnya betul, dibongkarkan kubur, dilihat adik mereka dengan bayi. Akhirnya ditangkap. Bila ditangkap, maka syaitan datang lagi. Maukah kamu selamat? Kalau kamu mau selamat, sebab aku yang menjebakkan kamu, aku tahu cara nak selamat kamu, maka tundukkan kepala kamu, sembah aku. Kata Habib, ini nak sembah macam mana, kena ikat ni. Tak, tunduk je kepala. Tunduk kepala. Maka sewaktu ditunduk kepala, nanti kamu bebas, aku bebaskan kamu, bebas, kamu taubat. Maka bila dia tunduk saya kepala, lalu hukuman bunuh dijalankan, maka mati murtad. Lihat bagaimana syaitan khutuat, langkah-langkah, jejak-jejak dia. Sebab itu perhatikan maksiat bagaimana ia berlaku. Bukankah dengan bisikan-bisikan
Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya terjebak. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kita. Yang menghalang kita untuk melaksanakan Islam seluruhnya syaitan. Maka syaitan menakut-nakutkan kita. Amal Islam, habislah bisnes tak untung. Kalau kamu tinggalkan riba, modal nak ambil kat mana? Kalau kamu tinggalkan itu, tinggalkan ini, nanti untung tak banyak. Kalau kamu tinggalkan bomo pelaris kedai kamu dah tak laris. Nanti kedai kamu pun orang tak nampak. Maka pakai ni bomo pelaris, biar ayat khurafat pun. Maka yang menakut-nakutkan kita, yang membisikkan kepada diri kita supaya tak beramal Islam sepenuhnya, siapa? Syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan terus membisik-bisikkan kamu dengan kefakiran. Maksudnya, bila kamu ikut Islam, fakir, susah. Duit tak ada, anak tak cerdik. Ni hantar anak sekolah agama masa depan macam mana? Kita pun takut nak hantar anak sekolah agama. Nak hantar anak hafal Quran. Jangan hafal Quran. Nanti masa depan dia, orang hafal Quran apa dapat? Belajar benda ni, belajar benda tu. Akhirnya kita pun tak nak hantar. Takut anak kita tak dapat kerja. Walau dapat kerja ke tak dapat kerja, dia tak kait dengan apa yang kita belajar. Berkait rezeki masing-masing. No, mengajar luar negara, belajar luar negara Amerika, balik tak ada kerja. Ni tak masuk universiti pun balik, kerja banyak. Dia buat kerja, jadi tokeh. Yang belajar Amerika tu kerja dengan dia pula. Belajar tak pernah ada kaitan dengan rezeki. Belajar lah. Sebagai satu disiplin hidup. Sebagai satu cara mengisi masa dengan cara betul. Supaya tak buat benda sia-sia. Tapi bukan itu jaminan rezeki. Tuan-tuan lihat bagaimana rezeki datang. Setiap kali datang pandemik, datang wabak itu, wabak ini, datang musibah itu, musibah ini, maka Allah angkat sekumpulan orang yang selama ni kita nampak dia tak ada masa depan. Selalu kita nampak dia mula ada masa depan. Dan kita lihat pula orang yang dahulu kita nampak ada masa depan, bila datang wabak, ada bala musibah, nampak dia tak ada masa depan pula. Dulu kalau sebut tukang kasut, kita pun ingat Sabaruddin. Orang lama mesti ingat nama Sabaruddin ni. Kalau tuan-tuan senyum, makna tanda tuan-tuan orang lama. Lama sungguh. Sabaruddin tukang kasut. Artinya, cerita tukang kasut jangan miskin, tak ada duit, compang camping. Hari ni jangan kalau tukang kasut. Dapat geloran datuk, tukang kasut, boleh cecak angka pendapatan sekian-sekian banyak. Hari ni tanpa kasut RM25. Kadang-kadang tanpa kasut mahal pada tanpa gigi lagi. Artinya, ini yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, bahawa pekerjaan bukan asas kepada sekufu. Kerana pekerjaan itu akan berubah nilai ikut zaman. Ada pekerjaan pada zaman tu tinggi, pada zaman berikutnya rendah. Tuan-tuan tengok kita sendiri. Ada pekerjaan yang memang zaman dulu tinggi, zaman sekarang rendah. Sebab apa? Kapal terbang dah tak naik, rendah. Dulu tinggi, 30,000 daripada aras laut. Sekarang dah rendah. Arti Allah buat pusingan tadi. Bukan kita menghina, bukan kita nak beritahu macam mana pusingan hidup. Yang kita nampak rendah, naik tinggi. Nanti akan datang, kita pun tak tahu bagaimana pula. Kita tahu nanti siapa yang kerjayanya menjadi tinggi. Barangkali kerjaya yang paling tinggi, kerjaya suri rumah. Barangkali. Dulu orang sebut suri rumah, tak ada duit lah suri rumah. Tu kita pun kerja juga sikit-sikit biar ada duit. Mungkin satu hari nanti jadi kerja suri rumah, gajinya besar. Siapa sanggup jadi semua diberi gaji besar. Mungkin kita pun tak tahu. Kerana setiap pekerjaan tu berubah. Tuan-tuan, dulu kalau kita cerita, ustaz kan gaji besar ustaz. Ustaz bukan boleh buat tuition-tuition sangat. Dulu, mungkin hari ni ustaz gaji besar. Mungkin. Akan datang, seterusnya. Begitu setiap benda yang kita cerita buat duit. Dia akan berubah-ubah. Dulu kita cerita makanan ni orang suka. Hari ni, makanan orang suka apa? Takoyaki, contoh. Nanti tempeh-keyaki, tempeh-yek. Mana tahu? Meletup pula tempeh-yek. Sampai keluar negara. Buat elang pula, ada ni, kita katakan ni, semua cawangan. Macam lebih banyak pada KFC. Kita pun tak tahu. Ini urusan Allah. Supaya kita tahu, masalah rezeki. Tak ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Tak ada kaitan langsung. Tok guru saya, cikgu saya lah. Dia daripada Universiti Ohio, bahagian kimia. Akhirnya dia mengajar bahasa Inggeris.
Saya kata, mana kimia? Dah tak ada kimia. Bahasa Inggeris. Ada guru saya pakar kimia, lulusan Universiti Malaya, kerja bagian otopsi mayat. Dia kata saya jemu duk main mayat, akhirnya dia mengajar matematik. Lepas ajar matematik, berhenti ajar matematik, jadi kontraktor. Dah jadi kontraktor. Baik tak payah belajar you. Tak payah ambil bidang tu. Begitu Allah jadikan. Supaya kita tahu, tuan-tuan, rezeki saya tegaskan, tidak ada kaitan kita belajar bab apa. Belajar satu bentuk disiplin. Supaya anak-anak kita sini tak buang masa yang tak berfaedah. Belajarlah. Mungkin bidang yang kita ceburi ini bermanfaat. Kalau dia tak beri manfaat, paling kurang kita telah menjaga masa kita dengan baik. Ini kita nak tegaskan pada orang takut hantar anak belajar agama sebab masa depan. Tak ada, nanti duit. Tak ada. Maka ini semua bisikan syaitan. Supaya orang jauh daripada agama. Sebagaimana mereka, syaitan duk bisik jangan belajar bahasa Arab. Kita sering kali disebut bahasa Inggeris lah bagus. Belajar bahasa Inggeris ada masa depan. Tapi bahasa Arab. Bahasa Inggeris tu penting. Tak bahasa Arab lagi penting kita faham Quran. Tapi berjaya pengaruh penjajah menjadikan orang Islam semua nampak bahasa Inggeris penting. Semua penting. Seolah-olah orang cakap bahasa Inggeris nampak pandai. Islam tidak memusuhi bahasa. Tetapi masalah kita orang Islam, kita tak mengutamakan bahasa yang patut kita utamakan, bahasa Arab. Untuk kita faham Quran, kita faham lafaz dalam solat. Supaya kita dapat tadabbur, khusyuk. Akhirnya kita duk tukar macam bahasa yang penting. Last sekali kita tak guna juga. Cakap Jawa juga. Last sekali kita cakap bahasa kita juga. Dia cuma penting seketika tertentu. Dalam kehidupan kita yang sebenar, tidak. Jadi kita tak menafikan penting bahasa lain. Kita tak anti bahasa. Kita belajar bahasa Inggeris, kita belajar bahasa-bahasa asing. Tetapi kita ditipu bagaimana? Seolah-olah bahasa Arab tak penting. Bahasa Arab tak penting, belajar apa bahasa Arab? Tentu kita, bila kita baca Quran, lihat orang yang faham bahasa Arab, dengan membacanya, dia sudah dapat merasakan, meresap maknanya. Ini cara orang kafir menjauhkan kita daripada bahasa Al-Quran. Kadang-kadang kita kagum tuan-tuan. Orang yang UK, mereka, bila dia masuk Islam, yang pertama dia buat ialah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Bersungguh mereka untuk faham Quran. Masa saya di Mesir, mereka masuk semua pusat-pusat bahasa. Ada seorang tu daripada Amerika, saya masih ingat namanya Tariq. Saya ajak dia datang rumah. Dia mudah, saya ajak datang rumah, ajak makan. Saya pun tanya. Dia kata mak dia Kristian. Tapi dia ikut ayah dia. Dia orang bercerai. Dah masuk Islam. Ayah dia masuk Islam. Bercerai mak dia. Dan dia ikut ayah dia. Dia masuk Islam, umur dia 12 tahun. Kemudian saya kata, kenapa awak datang ke Mesir? Saya nak belajar bahasa Arab. Ini bahasa Quran. Ayah saya pun belajar bahasa Arab. Dia totally, dia berubah. Walau kalau dia kata bahasa itu penting, dia tak payah belajar bahasa Arab. Tetapi dia tahu, untuk menjadi agama bagus, bahasa Arab ini bahasa agama. Lihat, kita bagi Assalamualaikum tu dah bahasa Arab. Ia bahasa ahli syurga. Kan itu kita ditipu selama ini. Konongnya dengan belajar bahasa ini kita bijak. Tak, bijak ni bukan berkait dengan bahasa. Bijak tak berkait dengan bahasa. Tak ada pun satu bukti saintifik bahawa dengan pandai bahasa ni kita jadi bijak. Mak Saleh kat kampung dia pun bodoh juga. Sama juga dia. Tak semestinya. Tapi kita diajar begitu. Jadi keutamaan kita, yang saya nak sebut tentang bisikan-bisikan syaitan, yang menjauhkan kita daripada nilai-nilai ibadat kita. Dan bila mana kita nak beramal Islam dengan sempurna, syaitan pun bisik. Jangan nanti begitu, nanti begini. Orang nak pakai tudung, nanti kamu dibuang kerja. Kamu nak pakai tudung labuh, nanti tak naik pangkat. Kamu nak pakai kopiah, jangan pakai kopiah, nanti tak boleh buat maksiat. Kamu kan masih muda, jangan pergi haji lagi. Buat dosa dulu. Pernah bila kita beritahu pergi haji, saat saya muda lagi. Apa kaitan muda dengan haji? Kita tak pernah belajar syarat pergi haji mesti tua. Ada. Syarat sah. Kita tahu istita'ah ada. Istita'ah maknanya kuat, mampu. Tapi orang kita percaya haji ialah satu peringkat umur ataupun pada perjalanan hidup yang akhir sekali. Masuk 60, kita pakat pergi haji. Habis muda-muda buat apa? Muda-muda kita enjoy. Itu bila masuk 60, 70, dengan gauknya, cimani, baru nak pergi ke Mekah, akhir sibuk doa biar sembuh penyakit daripada doa biar sembuh iman. Sibuk kita doa biar sembuh penyakit. Sehingga kita lupa bahawa kita ke sana mohon ampun untuk sembuhkan iman kita. Agama kita yang makin tenang. Dan kita di penghujung usia menghadap Allah. Itu risikonya. Bukan kita kata, Ustaz Abi dah tua.
Takkanlah salah saya nak gaji. Tak salah. Awak jauh lebih baik daripada orang langsung tak nak pergi haji. Cuma pemahaman ataupun pemahaman yang betul. Kalau kita diajar, kalau kita berkemampuan pergi haji muda-muda, bagus. Dan kalau nak ulang lagi waktu tua. Supaya kita mendapat ataupun kita dapat mendapat kemanisan yang sebenar. Kemudian Allah berfirman, jangan ikut jalan-jalan syaitan yang memecah belahkan kamu dari agama, yang menyebabkan kamu berbalah dengan waswas-waswasnya dan menghiasi amalan-amalan buruk tersebut, dan membisikkan kepada kamu manfaat-manfaat kejahatan-kejahatan yang kamu buat, memecah belahkan kamu, menghiasi, menyebabkan kamu mengubah kebenaran dan sebagainya. Syaitan itulah musuh kamu yang nyata, yang disebut sebagai al-aduwul ladud zahir al-adawah, musuh yang paling benci kepada kita selama-lamanya dan mengajak kita pada kesesatan dan kebatilan. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kita selepas beritahu tentang syaitan, Allah kata, fa in zalaltum, kalau kamu tergelincir dari kebenaran, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, selepas datang keterangan penjelasan, fa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Artinya satu amaran Allah Ta'ala kepada manusia semuanya yang cuba menyeleweng daripada jalan kebenaran, yang cuba menolak kesempurnaan Islam, yang cuba mencari kebahagiaan dunia semata-mata, kamu tersesat sesudah kami terangkan segalanya, ketahuilah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa untuk menghukum kamu, bijaksana dari sudut Allah Ta'ala menunjukkan betapa sempurna syariatnya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan amaran lagi, hal yang zurun, apakah kamu sedang menunggu, illa an ya'tiyahumullah, supaya Allah mendatangi kamu, fi zulalin minal ghamam, di bawah teduhan awan-awan, wal malaikatu, dan malaikat yang menggerakkan awan itu, wa qudiyal amr, dengan azab yang menghabisi kamu. Kenapa Allah sebut awan? Sebab manusia bila melihat awan, mereka duk fikir awannya akan turunkan hujan. Bila mereka melihat awan, mereka melihat adanya teduhan. Mereka lupa di sebalik awan itu ada azab Allah yang sedang menunggu. Itulah yang berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kaum Nabi Saleh. Bila mereka membunuh unta Nabi Saleh, kemudian mereka mencabar Nabi Saleh, datangkan azab, maka berlaku kemarau, berubah wajah mereka dari sehari demi sehari sehingga hari ketiga. Tiba-tiba mereka mendapati awan datang dengan hitam pekatnya. Mereka gembira, Nabi Saleh berdusta, berbohong. Ini awan yang turunkan hujan yang akan mengakhiri kegersanan tanah kami, kemarau yang panjang. Tiba-tiba turun azab melalui awan tersebut. Datang petir kilat yang menyambar mereka, yang menghancurkan mereka. Maka demikian Allah beri amaran, wahai manusia yang lari daripada jalan kebenaran, yang tersesat sesudah Allah terangkan semuanya, Allah datangkan buktinya. Apakah kamu cuba untuk menunggu awan yang kononnya kamu anggap rahmat, tetapi di sebalik awan yang menggerakkannya malaikat yang sedang mendatangkan azab, akhirnya kamu binasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sal Bani Israel, wahai Muhammad, tanya Bani Israel. Baik, kembali cerita Bani Israel. Kenapa? Kerana Allah menyebut golongan yang tersesat dengan menyembunyikan kebenaran. Sesudah datang pelbagai maklumat, mukjizat, keterangan, kenyataan, wahyu, mereka tolak mentah-mentah. Wahai Muhammad, sal Bani Israel, tanya kepada Bani Israel, kam atainahum, berapa banyak kami telah berikan kepada kamu, min ayatin bayyinah, ayat-ayat yang jelas nyata, mukjizat yang jelas nyata. Kami datangkan Musa, bawa mukjizat tongkat, mukjizat makanan dari langit, mukjizat manisan, mukjizat terbelah laut. Bukan juga Nabi Isa, mukjizat menyembuhkan penyakit, mukjizat menyembuhkan orang buta, dan semua mukjizat yang kamu tengok. Wa man yubaddil ni'matallah, dan siapa yang mengubah nikmat Allah,
min ba'di ma ja'athu, selepas datang penjelasan padanya, fa innallaha syadidul iqab, Allah itu maha berat azab siksaannya. Maka Nabi SAW, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, cakap dengan Yahudi, kamu dahulu wahai Bani Israel. Maka setiap kali bercakap dengan Yahudi disebut Bani Israel, supaya dikenang balik, ini dahulu kamu ialah umat yang Allah pilih. Beri nikmat macam-macam, beri mukjizat, kamu lihat mukjizat, kamu jumpa Nabi-Nabi ni semua. Semua Nabi-Nabi ni kamu jumpa. Dan kita dah sebut 2/3 Nabi di kalangan Bani Israel. Kamu jumpa, kamu hidup bersama mereka, kamu melihat segala nikmat. Tetapi kenapa kamu mengingkarinya dan mengubah nikmat tersebut? Janji tentang Nabi akhir zaman, kebenaran Al-Quran, kamu ubah semua. Dan siapa yang mengubahnya, datang kepadanya ayat-ayat kami dengan jelas terang nyata, Allah itu maha berat akan seksaannya. Kemudian Allah menyebut, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, orang kafir mereka merasa seronok dengan kehidupan dunia. Lalu mereka mula menghina orang-orang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka hina orang beriman. Mereka hina Abdullah bin Mas'ud, mereka hina Ammar, Suhaib. Kata mereka ni orang-orang miskin yang disibuk ibadat, kenapa tak cari harta? Lalu mereka tengok pula orang kaya di kalangan orang Islam, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Ni satu, nikmat banyak tapi tak berseronok dengan nikmat. Pun sama sibuk menyiapkan diri untuk menghadapi mati. Ni apa cerita mereka ni semua? Tunjuk baik belaka ni. Sedangkan kita kaya, kita enjoy. Kita boleh minum, kita boleh buat itu, boleh buat ini, boleh main perempuan. Mereka pelik tengok orang beriman. Yang miskin tak sibuk cari harta, buat ibadat. Yang kaya pun tak sibuk untuk menikmati kekayaan, tetapi sibuk untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Maka Allah cerita watak orang kafir. Zuyyina lilladzina kafaru. Ayat ini turun pada kafir musyrikin Mekah. Kalau sebut tadi Bani Israel yang sembunyikan kebenaran, manakala penyembah berhala pula duk sibuk hina orang Islam. Sebab mereka menyangka penyembah berhala sepanjang zaman, mereka rasa hidup mereka ni seronok sebab sembah berhala, sebab mereka dibenarkan buat semua benda. Asalkan sesekali pergi jumpa berhala. Tapi orang beriman, dia kena patuh taat, yang ni haram, yang ni tak boleh, itu ini. Mereka nampak hidup orang beriman ni macam susah. Macam mana dia orang menikmati hidup ke masjid sembahyang, lepas tu dengar kuliah maghrib? Nikmat ke? Kita dengar konsert, boleh melompat macam monyet. Ni dengar kuliah maghrib, lepas tu tidur pula tu. Dengar kuliah isyak, lepas tu qiyamul lail. Sedap apa? Lepas tu puasa Isnin, puasa Khamis, puasa Syaban. Macam tak sedap tengok pakai tudung. Tak free hair, tak free tinker. Mereka rasa macam ini raj'i, ini macam balik zaman dulu kala. Ni hiburan banyak, buatlah hiburan. Tengok telefon pula, download Quran, doa-doa. Kenapa tak download TikTok ni? Yang adanya nyanyi sikit, kenapa tak tu tak ni? Dia punya ringing pun zikir. Sedap apa zikir? Kita punya ringing rock kapak. Artinya mereka duk fikir ni orang kafir, mereka ni macam mana seronok hidup kat dunia. Bagaimana mereka menikmati? Dalam makan sikit. Makan sikit. Nampak? Lepas tu tengok, tak adalah nak melompat sana, melompat sini. Cakap slow. Tak ada macam kita maki hamu. Seronok cakap maki hamu. Dia bercakap tenang. Gurau pun slow-slow, tak ada prank-prank ni. Nampak? Macam tak sedap hidup orang beriman ni. Yang kaya pun sama. Duit banyak, duk derma ke orang. Belilah jam mahal, topi mahal, kasut mahal. Tapi yang disibuk derma. Derma sana, derma sini. Mereka pelik. Lalu mereka menghina atas kononnya bodoh kerana tidak dapat menikmati nikmat dunia. Sebab bagi orang kafir, nikmat mereka cuma dunia. Sebab itu mereka pelik tengok orang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang beriman. Kemudian Allah jawab, walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa, fauqahum yaumil qiyamah, nanti pada hari akhirat mengatasi mereka. Tentang di sini ada satu noktah, iaitu bila Allah sebut orang-orang kafir telah dihiasi cintakan dunia dan menghina orang beriman. Stop situ. Beriman, wakannya wakan mutlak, artinya mesti berhenti.
Kemudian disebut walladzina taqaw, sedangkan orang yang bertakwa. Allah tak sebut sedangkan orang beriman mengatasi orang kafir. Kenapa tak sebut orang beriman, sebut orang bertakwa? Supaya orang beriman berusaha untuk jadi orang bertakwa. Sebab orang beriman sebenar, dia tak akan cukup dengan iman. Dia akan pergi kepada tahap takwa. Kerana Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan manusia yang paling bertakwa. Maka sebab itu Allah menyebut walladzina taqaw. Dan orang-orang yang bertakwa, maknanya kita yang dah beriman ni usaha untuk jadi orang bertakwa. Fauqahum yaumal qiyamah, mengatasi orang kafir pada hari kiamat kelak. Kamu orang kafir berbangga dengan dunia yang seketika, yang akhirnya hilang begitu sahaja. Sedangkan kami nikmat akhirat yang abadi kekal selamanya. Bukan poin mereka menghina orang beriman sebab duit tak ada, sebab miskin, even tak menikmati kehidupan. Allah sebut dalam Quran pada ayat terakhir ini, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah beri rezeki pada sesiapa yang dikehendaki tanpa sebarang perhitungan. Maknanya dalam bab berizki tak ada kaitan dengan agama. Kalau kamu menghina konongnya orang Islam negara miskin, lalu mereka tunjuklah Afrika ni negara membangun semua negara Islam, Senegal, Juzul Qamar, ini Mauritania, ini negeri miskin, masjid pun pasir lagi. Lalu kita tanya mereka balik, habis di mana kamu letak negara Islam seperti Qatar, Kuwait, Emirates, Bahrain, Oman, termasuk Malaysia? Ni semua negara kaya. Tengok, ni orang kaya. Kenapa kamu tak masukkan negara miskin orang kafir? Mexico, Paraguay, Ecuador. Ini paras kemiskinan luar biasa. Brazil, Argentina, banyak negara, Chile, Colombia, sehingga kartel dadah menguasai negara Colombia, Nicaragua. Semua negara ni tak sebut dia senyap. Tak boleh kata bahawa bab kaya agama, tak ada. Allah beri siapa yang Allah kehendaki. Ada orang Islam yang kaya raya, bilioner. Ada orang kafir bangsa miskin, papa kedana. Ada orang beriman yang miskin. Miskin kaya, bab rezeki, kata Allah, Allah beri tanpa sebarang perbezaannya. Allah beri semua. Cuma bedanya orang beriman, hartanya bawanya ke akhirat. Kamu orang kafir, harta kamu cuma kamu bergembira di dunia, lalu lebur di hari akhirat kelak. Jadi kalau mereka berhujah orang Islam ni miskin-miskin, yang selalu saya dengar debate atau debat, kita dengar Islam berkecamuk. Mereka pun beri contoh Yaman berkecamuk, Syria berkecamuk, sekian berkecamuk. Lalu kita kata yang kecamukkan negara kami siapa? Kamu. Yang datang serang Iraq, bukan mereka. Yang datang serang Afghanistan, bukan Britain, bukan Rusia, bukan mereka. Mereka semua. Kalau kamu tak datang, tak kecamuk pun negara tu. Yang negara-negara ni masuk, China masuk, Amerika, Rusia masuk ke Syam, ke Syria, akhirnya berkecamuk. Kalau kamu tak campur, kami okey. Mereka tak cerita negara kafir pula yang berperang. Wilayah Burundi, wilayah Kongo, lain-lain mereka sembunyikan. Kalau masalah orang negara kafir, mereka diam. Masalah orang Islam, mereka besar-besarkan. Kononnya Islam, agama bermasalah. Tentang masalah tak ada kaitan dengan agama. Itu tindakan individu, perangai individu. Ekonomi juga tak ada kaitan dengan agama. Kamu lupa untuk letakkan negara paling terkaya di dunia, negara Islam, Qatar. Yang kedua terkaya, Emirates. Yang ketiga baru Singapura. Tengok, nombor satu, nombor dua orang Islam. Pingat gangsa Singapura. Emas, perak, bolok negara Islam. Jadi, apa cerita tentang kita katakan nak hina orang Islam yang miskin? Ramai. Waktu mana kamu kata orang kaya tidak menikmati kekayaan? Siapa kata orang beriman tidak menikmati? Mereka bahagia, sebab itu mereka tak bunuh diri. Kadar bunuh diri di kalangan orang Islam berapa peratus? Kadar bunuh diri di kalangan orang yang bukan Islam banyak mana? Banyak, terlalu banyak. Penyakit jiwa dan sebagainya. Orang Islam jauh lebih tenang kerana mereka terima qada dan qadar. Jadi penghinaan kamu bahawa orang beriman tidak menikmati hidup di dunia, kamu salah. Yang paling kurang berduka cita orang beriman. Setiap kali mereka melihat sekali ujian itu pahala. Darjat dan sebagainya. Maka ini Allah Ta'ala jawab. Bagaimana penghinaan orang kafir yang salah. Yang seperti meludah ke langit. Maka air ludah cuma jatuh ke muka sendiri. Atau umpama menepuk air dalam dulang. Yang terpercik kena mukanya. Maka tak kena pada kita. Di hari akhirat kelak Allah mengangkat darjat orang beriman.
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.